Sebab itu ada orang tanya pula, Ustazah macam mana dengan kawasan kita nak baca doa dalam tandas yang bercampur macam tu, bilik air tandas. Kan setiap anggota wuduk tu kita disarankan supaya baca doa. Contoh bila basuh tangan, kita kata, Ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini menerima buku amalanku. Bila basuh tangan kiri, Ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku menerima buku amalanku. Kita dah bincang dah ni pasal bab wuduk sebelum ni. Orang panggil wuduk zahir dan batin. Ramai orang ambil wuduk zahir saja. Yang kita nampak wuduk, perbuatan wuduk itu zahir saja. Tapi orang yang ambil zahir dan batin, dia menyertakan dengan doa, menyertakan dengan hati masa ambil wuduk. Jadi bila basuh muka, kita pun doa, Ya Allah, jadikanlah wajahku wajah yang bercahaya di padang mahsyar kelak dengan cahaya wuduk. Masa basuh muka, kita terus doa. Sebab kita tahu ada beberapa wajah yang akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, memang dah ada cahaya. Kita tahu di padang mahsyar ni ada dua saja cahaya, ada dua saja warna wajah. Walaupun kat dunia dia putih melepak ke, walaupun kat dunia dia hitam legam ke, tapi di padang mahsyar hanya ada dua sahaja wajah. Cahaya, wajah yang bercahaya ataupun wajah yang kusam, yang gelap gelita. Ia bukan bergantung kepada warna wajah dia di dunia, tapi ia bergantung kepada amalan dia. Subhanallah. Di antara wajah yang bercahaya di akhirat kelak, yang pertama orang yang bercahaya dengan cahaya wuduk. Yang kedua cahaya salawat. Yang ketiga cahaya solat. Yang keempat cahaya Al-Quran. Subhanallah. 4 golongan ni. Dia ahli Al-Quran, dia mencintai Al-Quran, dia dibangkitkan dengan wajah bercahaya Al-Quran. Kemudian orang yang sentiasa menjaga wuduknya, zahir dan batinnya, insya-Allah wajah tu bercahaya dengan cahaya wuduk. Kemudian yang ketiga salawat. Nabi tengok daripada jauh lagi, dialah yang Nabi akan pilih untuk beri syafaat. Kemudian yang keempat cahaya solat. Memang disebut pun dalam satu hadis, as-salatu nurun, solat itu adalah cahaya. Masya-Allah. Okey. As-salatu diyaun, solat itu adalah cahaya, diya pun cahaya. Baiklah, bila sebut pasal wuduk ni teringat kisah Bilal bin Rabah. Yang mana Rasulullah pulang daripada peristiwa Isra' Mi'raj. Bila Rasul pulang daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Rasul panggil Bilal. Wahai Bilal, aku mendengar derapan tapak kakimu di syurga. Hebatnya, Bilal hidup lagi ni. Tapi Rasul balik daripada peristiwa Isra' Mi'raj, Rasul tanya, panggil Bilal, Bilal, aku mendengar derapan tapak kaki kamu di dalam syurga. Lalu Rasul tanya, apakah amalan kamu wahai Bilal? Nabi pula tanya. Kita ni kalau derapan tapak kaki suami cam tak? Tak cam ke? Kalau kita duduk dalam rumah, dengar orang jalan daripada luar balik surau ke apa, kecam tak? Tak cam, sama je. Kadang ada bunyi dia. Kita kan dah kahwin lama, ada style dia, cam kan? Tu abang kau dah balik tu. Kan kalau tapak kaki cucu kan lain, tapak kaki anak kan lain. Kalau orang tua kan menyeret je tapak kaki tu kan. Nak sebut Rasulullah ni betapa rapatnya dengan para sahabat. Rasul boleh cam, ini tapak kaki siapa? Ini tapak kaki siapa? Kita pun macam tu lah, mudah-mudahan dengan orang yang rapat kita cam tapak kaki siapa tu. Jadi Nabi tanya, wahai Bilal, apakah amalan kamu? Bilal kata, ya Rasulullah, aku tak ada amalan yang istimewa. Namun ya Rasulullah, aku sedaya upaya berusaha untuk menjaga wuduk. Dan Bilal memang dikenali seorang yang mengekalkan wuduk sepanjang masa. Batal je ambil wuduk, batal je ambil wuduk, batal je ambil wuduk. Kita dengar, ui mudah aja rupanya nak masuk syurga Allah, kekalkan wuduk. Tak ada payah sangat. Fikiran kita. Kalau begitulah fikiran kita, saya nak tanya, pernah tak seumur hidup kita yang ada umur 40 tahun, ada umur 50, umur 60, ada tak satu hari kita tak putus wuduk? Ada tak satu hari sepanjang kita umur, kalau hidup 60 tahun, ada yang umur 60 ni, 50 ni, 50 tahun kali 300, kita setahun berapa hari? 365. 365 kali 30 berapa hari tu? Ada yang rajin nak kira tu, nak kira ke?
Tak. Cuba kalkulator. Cuba jap. Saja je lah ni. Bagi kerja sekolah. Kali 50 tahun. Yang dah hidup lama ni, nampak ramai dah hidup lama ni. Oh, 18,250. Itu kali 50 tahun. Maksud dekat 20,000 hari lah. 20,000 hari. Dalam 20,000 hari ni, ada tak satu hari yang kita berjaya kekalkan wuduk daripada pagi sampai tidur balik? Nak kata senang ke susah? Sangat susah. Lagi-lagi dah pakai bedak, dah pakai krim. Betul tak? Kita mampu kekal pun antara maghrib dengan isyak, sebab kita dah malas dah ambil wuduk balik. Itu pun tahan tu. Suami sentuh bergaduh besar lah. Memang bergaduh besar, bagi warning. Sebab masa pun pendek. Nak sebutnya bukan senang. Kadang sebab kentut, kadang sebab buang air, buang angin, macam-macam tersentuh. Tapi bagaimana Bilal berusaha untuk kekal dalam keadaan berwuduk. Jadi saya nak sarankan kepada jemaah sekalian, diri saya dan para pendengar yang dengar melalui audio kuliah contohnya, cubalah melalui satu hari yang kita kekal wuduk. Hari bekerja macam ni payah sikit, hujung minggu lah.